Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Ahmad Rifki bin Muhammad Juro Brinjes. Pada tahun ini, saya berumur 23 tahun dan saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Dan sebenarnya sekarang saya tengah menjalani kuarantin selama 14 hari. Ini adalah band yang saya gunakan. Dan sekarang saya tengah berada di hotel lah. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Qayyum kerana telah menjemput saya untuk membuat sesi temu bual ni. Jadi tanpa melewatkan masa, baiklah kita mulakan dengan soalan. Jadi saya merupakan anak sulung. Saya mempunyai seorang adik perempuan. Jadi I have two siblings lah. I am the elder brother. I have one more younger sister. Umur dia sekarang 13 lah, form 1. Dan ayah saya bekerja sebagai jurutera kapal terbang dekat Kuala Lumpur International Airport. Manakala mak saya merupakan isteri rumah. Dulu dia bekerja dengan Sarawak Government sebagai sekretari kepada some officer lah. Tak sure siapa officer tu lah, tapi officer lah. Jadi sudah tentunya kalau kita ada rezeki, tempat pertama yang kita nak kunjung adalah ke Mekah. As a Muslim, of course Mekah will be our number one place to visit. Tapi selain daripada Mekah, saya juga ingin untuk pergi ke Japan. Walaupun saya dah pergi ke Japan sekali pada tahun lepas, tapi saya rasa I have more to discover in Japan. Other than Japan, South Korea, London, as well as the European countries lah yang saya belum pernah pergi lagi. Tapi insya-Allah saya akan ada peluang untuk jejak kaki kepada di negara-negara itu nanti, insya-Allah. Alright, saya ingin mengambil direction yang lain lah dalam menjawab soalan ni. Ia lebih kepada berkhidmat. For example, saya bagi contoh apabila saya menjadi pengawas di sekolah menengah ataupun ketika mengambil STPM Form 6. Menjadi pengawas ni adalah umpama kita berkhidmat ataupun kita membalas jasa baik kita kepada sekolah. Dan itu adalah seperti di universiti, di mana saya rasa seperti saya bersyukurlah sebagai pelajar Universiti Malaysia Pahang, dan menjadi seorang MPP ni adalah salah satu cara yang saya boleh berkhidmat kepada universiti. Dan berkhidmat kepada universiti ni secara keseluruhannya yang saya maksudkan. Yang bermaksud saya berkhidmat kepada universiti, berkhidmat kepada pelajar dan berkhidmat kepada segala kebaikan yang boleh dimanfaatkan daripada Universiti Malaysia Pahang. Yang itu adalah sebab utama kenapa saya memilih untuk menjadi seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar. Selain itu, sudah tentunya of course ability is limitless, and sebagai manusia of course there is a lot of room for improvement in yourself. Jadi the second reason kenapa saya nak menjadi MPP is because untuk didik diri saya dari segi professionalism, communication and work ethics lah. Dan saya rasa memang it's a good platform lah. Saya petik daripada Naib Chancellor yang dia cakap MPP ni adalah simulasi sebelum kita menjejak kaki ke alam pekerjaan. Jadi saya berasa bersyukur kerana diberi amanah oleh pelajar dan universiti untuk menjalankan amanah sebagai seorang ahli MPP sepanjang setahun. Sebenarnya banyak
memori-memori yang dicipta sepanjang setahun berkhidmat sebagai ahli MPP. Tapi yang paling saya tak boleh lupakan adalah apabila ada satu masa ni, time PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana time tu baru je nak start kelas. Lepas tu pelajar masih confused bagaimana nak balik ataupun tak balik, online class ataupun tak online class, online exam ataupun tak online exam. So di situ MPP menjadi badan tengah di antara pelajar dengan pengurusan. Jadi di situ jugalah MPP menjadi satu platform yang penting supaya pelajar dapat mengetahui informasi daripada pengurusan dan supaya pengurusan dapat mengenal pasti apa yang student nak. Apakah keinginan student, suara pelajar. Jadi itu adalah sesuatu bagi saya bebanan yang besar. Bukan sahaja bebanan ataupun the right word to say is responsibility lah, tanggungjawab yang besar MPP kepada pengurusan dan juga pelajar, terutamanya kepada pelajar. Dan pada ketika itu saya boleh katakan sangat mengestreskan lah, sebab banyak information yang kita perlu digest, bukan sahaja daripada pengurusan tetapi semua SOP, semua prosedur daripada Majlis Keselamatan Negara, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Semuanya kita kena liaise, semuanya kita kena centralize, dan maklumat tersebut kita kena forwardkan dan kita kena make sure bahawa pelajar faham apakah maksud maklumat yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Saya dulu memegang jawatan sebagai Naib Yang di-Pertua Komunikasi Korporat. Jadi antara tanggungjawab saya adalah untuk memastikan segala bahan media, item seperti video, poster, ayat hebahan, kenyataan media yang dikeluarkan oleh MPP adalah betul, profesional dan berkualiti. Dari situ saya dapat merasa bebanan sedikit, sebab what if information yang dikeluarkan oleh jabatan saya di bawah nama saya yang saya telah luluskan, what if that information is wrong ataupun information tersebut tidak betul, dan pelajar akan most probably akan dapat miscommunication antara information tersebut, dan itu merupakan salah satu daripada rasa tak sedap hati apabila tanggungjawab tersebut dijatuhkan kepada seseorang. I'm sure orang lain pun akan dapat rasa something like that, you know, when you are the one who approve this kind of material to be shared to thousands of students, di mana UMP ada 11,000 pelajar pada ketika saya berkhidmat dulu. What if that 11,000 students mendapat maklumat yang salah oleh kerana satu posting? Itu merupakan sesuatu, saya boleh katakan, very huge responsibility yang saya telah pegang lah. Dan Alhamdulillah sepanjang the process, saya boleh katakan tak ada maklumat yang salah kita forwardkan kepada pelajar. Tak ada maklumat yang you know, not supposed to be shared dari pihak MPP kepada pelajar. Tetapi ada certain maklumat yang pelajar dapat yang bukan daripada MPP yang agak salah lah. Jadi di situ merupakan peranan MPP juga untuk memperbetulkan maklumat yang disalahkan oleh mana pihak lah. Jadi itu merupakan antara pengalaman yang saya tidak boleh lupa, sebab it has never happened before. Pandemik ini tidak pernah berlaku kepada MPP lepas-lepas di UMP. Ini pertama kalinya berlaku, dan ini adalah something new. Di sini saya belajar untuk adapt to new environment, adapt to certain encounter yang kita tidak boleh foresee. Di situ meningkatkan kemahiran saya untuk adapt towards situation, environment yang kita tidak boleh
expect yang akan berlaku. Jadi itulah pengalaman yang sangat saya tidak boleh lupa. Alright, kita mulakan dengan mantan MPP. Jadi kepada rakan-rakan MPP saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kerana telah berjaya berkhidmat sebagai ahli Majlis Perwakilan Pelajar selama setahun. Saya tahu dan saya percaya bahawa perasaan ataupun sukarelawan kita menjadi seorang wakil pelajar tidak ringan. Dan saya boleh katakan, menjadi seorang wakil pelajar memberi sesuatu makna yang sangat berat dan sangat pentinglah kepada kita semua. Dan saya hargai semua ahli MPP yang baru sahaja pencen kerana telah bertungkus lumus, telah mengorbankan masa dan juga mengobarkan nangis pula. Dan juga, or what I can say is, among all things which you can do during that pandemic holiday, while you can choose to spend time with your family, or you can choose to spend time to surf the internet, tapi as a student leader, you choose to work for the students. And that I appreciate because I myself am a student. And bila saya tengok, bila kita bekerjasama dalam satu team, it makes me feel grateful that I have all of you working for the same goal, which is the students and the university. Dan itu berbalik kepada soalan pertama saya, why I become MPP. Is untuk berkhidmat kepada university. So, in final words, I would like to say thank you very much kepada mantan MPP. And also, cukuplah sampai mantan MPP, right? Dan kepada ahli MPP yang baru sahaja dilantik pada 11 Februari yang lalu, saya ucapkan tahniah kerana telah dilantik untuk menjadi suara pelajar dan untuk menjadi platform tengah antara pengurusan dengan pelajar. Semoga amanah yang diberi ini dapat mendidik and develop yourself better. Dan ingin saya ingatkan bahawa amanah adalah sesuatu yang paling, saya boleh katakan, berat ataupun besar yang dijatuhkan kepada seorang insan di bumi ini. Seperti Imam Ghazali memberitahu bahawa perkara yang paling besar di dunia adalah amanah. So, I hope that you will take that responsibility and perform it well. If you have any doubts or if you have any inquiries, something that you are not sure, you can always come back to us. If not us, you can always go to the previous MPPs. If not the previous MPPs, you can always ask opinions from other students who are not MPPs, residents ka, even normal students. They may have the answer for your solution. So, in final words, I wish you the best for serving as a student representative and a student leader. And I hope that this 1 year will give an impact towards our university as well. Final words, I would like to say, you are a leader not because of your position. You are a leader because you choose to look after those around you. Jadi itu sahajalah yang boleh saya kongsikan pada sesi temu bual ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya-Allah kita berjumpa lagi.
perintah kawalan pergolakan menjadi cut ah. that you had you